Hari ni hari Jumaat lah. Hari ni hari Jumaat, hari Buletin Gadget. So, selamat datang kepada semua. Jom kita mulakan Buletin Gadget tanpa membuang masa. Yeah. Google bakal berdepan saman $5 bilion. Pada Jun yang lepas, Google telah disaman kerana didakwa secara diam-diam telah menjejak aktiviti pengguna di Chrome walaupun korang semua ataupun mereka menggunakan mode incognito. Mode incognito tu biasanya kalau korang nak pergi berlayar, biasanya korang akan pergi buka ada lambang spek mata tu, terus korang pergi berlayar tu. Tuntutan yang difailkan itu mendakwa Google telah menggunakan data pengguna melalui Google Analytics, Google Ad Manager dan aplikasi lain serta plugin laman web termasuklah aplikasi telefon pintar tanpa mengira sama ada pengguna menekan iklan yang dipaparkan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun Google dia adalah turun naik mahkamah kan, dia nak gugurkan dakwaan tu. Tapi baru-baru ni pihak Mahkamah California telah menolak permohonan tersebut di mana Google serta syarikat induknya bakal berdepan tuntutan yang berjumlah sekurang-kurangnya $5 bilion. Kalau kita dengar $5 bilion tu banyak gila. Tapi Google turut menjelaskan pada mode incognito tu pihaknya bukan dapat tengok pun apa aktiviti pengguna dekat dalam tu. Tambahnya setiap kali korang menggunakan mode incognito, pengguna telah diberitahu aktiviti mereka mungkin dapat dilihat oleh laman web yang mereka layari. Akan tetapi pihak mahkamah mengatakan Google tidak memberitahu pengguna bahawa mereka terlibat dalam pengumpulan data semasa pengguna melayari website tersebut. So korang hati-hati ya. MCMC akan memberi akses Wi-Fi percuma dengan kelajuan 35 Mbps bakal dinikmati menjelang Oktober 2021. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC akan memberikan pautan Wi-Fi percuma kepada 839 lokasi menjelang Oktober 2021 nanti. Lokasi tersebut akan melibatkan negeri Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Sabah dan juga Sarawak. Lokasi-lokasi berkenaan adalah terdiri daripada kawasan penempatan orang asli di Semenanjung Malaysia serta kawasan-kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Wi-Fi yang berkelajuan 35 Mbps ni dijangka akan siap ready untuk launch menjelang Oktober 2021 ini. Ini adalah usaha dan inisiatif di bawah jendela untuk meluaskan lagi pautan Wi-Fi di dalam negara kita ini. Jadi inisiatif ni orang kata memang bermanfaat lah, baguslah untuk rakyat-rakyat kita ni agar orang kata tidak ketinggalan dalam menikmati pautan Wi-Fi percuma yang cukup laju. 35 Mbps, okey lah tu kan, free apa? Lebih banyak syarikat China dijangka failkan saman berhubung sekatan pelaburan Amerika Syarikat. Baru-baru ni kita pun tahu kan yang Xiaomi pun turut terlibat dalam sekatan pelaburan dari Amerika Syarikat. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, mahkamah telah memberi perintah awal bagi pelepasan menghapuskan larangan pelaburan yang dikenakan oleh kerajaan Amerika Syarikat terhadap Xiaomi dengan serta-merta. Terbaru, syarikat-syarikat daripada China turut menjadi sasaran larangan pelaburan Amerika Syarikat kini dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memfailkan saman kepada kerajaan Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat ini dijangka akan memfailkan saman bagi mencabar sekatan yang dilakukan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Didakwa menipu markah penanda aras, Realme GT dibuang dari senarai Antutu. Isu penipuan dalam orang kata markah penanda aras dalam Antutu benchmark tu, orang kata bukan lagi lah masalah yang baru. Benda ni agak normal sebenarnya. Antutu menjelaskan bahawa Realme GT ni mendapat skor sebanyak 750,000 dalam ujian Antutu V8. Dengan markah tersebut, ianya adalah jauh lebih tinggi berbanding telefon pintar dengan chip Snapdragon 888 yang ada di pasaran ketika ini. So Antutu pun macam pelik lah kan, hal ni tinggi semacam kan. Jadi diorang pun membuatlah analisis dengan lebih mendalam. Rupa-rupanya Realme ni didapati melakukan pengubahsuaian untuk markah diorang sendiri. Sebagai tambahan, Realme GT ni pun dia telah mengubah gambar rujukan JPEG yang telah disediakan oleh Antutu. Berbanding gambar asal, ia hanya menggunakan blok-blok warna sahaja untuk mengurangkan kualiti gambar tu dan sekaligus mengurangkan masa pemprosesan. Secara tak langsung kita dapat tengok performance ni, laju le macam kan. Padahal dia turunkan kualiti gambar tu. Berikutan daripada tu, Antutu ni pun dia mengeluarkan Realme GT ni daripada senarai diorang selama 3 bulan.
dalam masa tempoh tu, nama Realme GT tu akan dimasukkan kembalilah dalam Antutu jika Realme membuat pengubahsuaian secara elok balik. Jika tidak, Realme GT tu akan dikeluarkan dalam senarai tu secara kekal. Dalam pada itu, naib Presiden Realme ni pun dia memaklumkan bahawa semua peranti Realme ni untuk pasaran Cina je lah. Tidak akan lagi mengumumkan skor Antutu. Dia dah kantoi busuk, dia dah tak buat skor Antutu punya. Tapi ni untuk pasaran Cina je lah. Untuk pasaran global okey je lagi. Aku tak faham betul lah. Pemberian kredit e-wallet di bawah program e-Belia ditingkatkan kepada RM150. Pada belanjawan 2021 yang lepas, kerajaan telah mengumumkan untuk memberikan RM50 pada kesemua belia yang berumur 18 ke 20 tahun akan dikreditkan masuk ke dalam e-wallet mereka. Dan sekarang, kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan daripada RM50 kepada RM100 seorang serta diperluaskan kepada 1.1 juta mahasiswa di IPTA dan juga IPTS. Melalui pengumuman khas pemerkasa hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pemberian kredit e-wallet sekali lagi akan ditambah naik, akan ditingkatkan daripada RM100 kepada RM150. Melalui program ini, ia akan memberi manfaat kepada 2 juta belia dan jumlah peruntukan sebanyak 300 juta dan program ini akan dilaksanakan mulai Jun 2021. Honor dilaporkan akan melancarkan smartphone Snapdragon 888 pada Julai ini. Okay, seperti yang korang tahu Honor ni dia dah berpisah dengan Huawei tau. Dia dah tak sehaluan lagi. Namun begitu, untuk phone Honor V40 diorang tu, walaupun dah berpisah dengan Huawei, still menggunakan chipset Kirin lagi. Okey, yang terbaru sekarang ni, Honor dilaporkan akan melancarkan smartphone baru diorang nanti dengan menggunakan Snapdragon 888. So, ini adalah berita baik lah untuk peminat-peminat Honor di luar sana. Korang dapat menikmati smartphone flagship daripada Honor yang menggunakan chipset Snapdragon 888 terus. So, sama-samalah kita nantikan Julai ini. Walau apa pun, yang pastinya adalah phone Honor ni untuk pasaran global still menyokong GMS. Okey guys, so itu saja berita-berita menarik pada minggu ini. Dan macam biasa, kita orang akan jumpa korang dalam video yang akan datang. And bye-bye guys.